Terlebih dahulu mari kita menyatakan rasa syukur kepada Tuhan karena dengan berkat-Nya maka kita dapat berhimpun pada hari ini untuk majlis peluncuran pembangunan kedamaian sempena dengan rumah terbuka Krismas dan Tahun Baru Kedamaian ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri di atas kesudian meluangkan masa menyempurnakan majlis peluncuran pembangunan kedamaian dan seterusnya bersama-sama kita dalam majlis rumah terbuka kedamaian pada hari ini. Untuk pengetahuan Yang Amat Berhormat, pada 26 Desember yang lepas, selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan selaku Ahli Parlimen Penampang, saya juga telah mengadakan Majlis Ramah Mesra dan Rumah Terbuka Krismas di Penampang. Dan pada hari ini sebagai adun di kawasan ini, saya juga harus mengadakan majlis yang sama. Dua tempat yang jauh, 2 jam jarak perjalanan dia. Banyak keperluan, banyak cabaran, banyak aspirasi rakyat. Dengan kehadiran dan komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, saya amat yakin kementerian beliau boleh menjadi sebahagian daripada penyelesaian aspirasi rakyat, terutama dalam pembangunan di kedamaian dan di Penampang, seperti mana pembangunan di seluruh negara yang beliau terajui di Kementerian KKW. Ini merupakan program tahunan saya di kedamaian. Selain Krismas, saya juga mengadakan program sempena bulan puasa dan hari raya untuk masyarakat yang beragama Islam dan seterusnya sambutan pesta keamatan. Sambutan rumah terbuka seperti ini telah menyerlahkan kebersamaan rakyat kita tanpa mengira anutan agama, tuturan bahasa dan adat resam budaya seperti yang kita lihat pada hari ini. Inilah keunikan di Sabah yang sememangnya sudah lama terkenal dengan semangat dan amalan toleransi yang tinggi di kalangan masyarakatnya. Kehadiran masyarakat pelbagai kaum dan agama dalam majlis-majlis rumah terbuka seperti ini merupakan satu petunjuk bahawa perpaduan dan keharmonian di kalangan pelbagai kaum dan agama di negara kita terus subur. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahawa di sebalik kepelbagaian dan kemajmukan rakyat, kita tetap boleh bersatu padu, boleh hidup berharmoni dan saling hormat menghormati, serta boleh merayakan sambutan kebudayaan dan keagamaan dalam suasana aman damai. Semangat inilah yang terserlah di dalam pimpinan Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Di sebalik keunikan ideologi politik, kita tetap boleh segulai sejalai dalam mentadbir dan memimpin negara ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Kebersamaan kita dalam majlis seperti ini adalah respon terbaik kita kepada lontaran-lontaran ekstrim terkait kaum dan agama yang boleh mencetuskan kegusaran di kalangan rakyat kita jika tidak dikawal. Yakinlah bahawa Kerajaan Perpaduan sentiasa mengutamakan agenda perpaduan dan keharmonian kaum serta kestabilan politik agar kita dapat membangunkan negara kita dengan lebih baik. Saudara dan saudari, sebagai makluman Yang Amat Berhormat juga, Plan Induk Pembangunan Kedamaian 2020-2035 telah diluncurkan di tempat ini sempena dengan sambutan rumah terbuka Krismas dan Tahun Baru Kedamaian pada tahun 2020 yang saya hostkan. Kemudahan yang ada di sini yang kita lihat pada hari ini juga merupakan antara pencapaian awal plan tersebut yang merupakan dokumentasi aspirasi rakyat kedamaian yang dihasilkan melalui kajian lapangan selama 6 bulan oleh Institut Kajian Pembangunan Sabah dan pejabat saya. Sebaik saja saya diberi mandat sebagai adun di sini. Plan induk ini menjadi dokumen kerajaan dan panduan kepada semua kementerian, agensi dan jabatan kerajaan untuk membawa pembangunan yang lebih pesat dan lebih sistematik di kawasan kedamaian. Inilah wawasan saya untuk membangunkan kedamaian berasaskan 2 sektor utama ataupun 2 sektor ekonomi utama, yaitu pertanian dan pelancongan serta penyediaan dan penektarapan kemudahan infrastruktur asas
serta keusahawanan desa. Sebentar nanti Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri akan meluncurkan proyek-proyek utama yang terkandung dalam plan pembangunan ini, yaitu menaik taraf jalan luar bandar di Kadamayan. Bagi pihak warga Kadamayan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan juga Kerajaan Negeri Sabah di atas dukungan berterusan untuk pembangunan di Kadamayan. Kerja-kerja menaik taraf dua jalan luar bandar Kadamayan, yaitu Jalan Tengku Ruslan dan Jalan Sayap Mansulit, kini sedang rancak dilaksanakan. Manakala Jalan Tambulang Podos kini dalam proses perlantikan kontraktor. Projek jambatan konkrit Kampung Kaum Ulu juga sedang dalam proses perlantikan kontraktor. Begitu juga dengan Jalan Mandap Dolua Kinasaraban. Pelaksanaan projek penaik taraf jalan-jalan ini menyerlahkan lagi kejayaan plan pembangunan Kadamayan. Saya yakin apabila siap kelak, ia akan mengubah landscape aktiviti ekonomi rakyat Kadamayan yang terkenal dengan perusahaan iko pelancongan dan juga pertanian. Di Kadamayan terdapat 130 iko pelancongan community dan 117 homestay ataupun inap desa yang diusahakan penduduk kampung. Sebagai adun di kawasan ini, saya gembira karena dapat menjadi sebahagian daripada penyelesaian keperluan mereka melalui penaik tarapan jalan-jalan utama di kawasan mereka. Ini bukan sahaja dapat memudahkan penduduk kampung memasarkan hasil pertanian, tetapi juga memberi keselesaan kepada para pelancong dan pengunjung yang datang ke Kadamayan. Bagaimanapun usaha ini harus diteruskan dan perlu dilipat gandakan karena keperluan pembangunan masih banyak di kawasan ini. Jalan-jalan utama serta jalan perhubungan desa menuju ke sekolah-sekolah dan pusat ekonomi community perlu diberi tumpuan dan keutamaan untuk dinaik taraf. Bakalan air terawat, pembinaan rumah PPRT dan kemudahan keusahawanan desa perlu dibanyakan. Selaras dengan usaha kerajaan untuk memberikan kemudahan asas kepada penduduk luar bandar dengan rendah hati sesuai dengan semangat madani. Mewakili rakyat Kadamayan, saya memohon jasa baik Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk menyalurkan lebih banyak lagi peruntukan ke Kadamayan bagi menaik taraf jalan-jalan utama lain di Kadamayan, termasuklah jalan perhubungan ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung dan ameniti sosial, membina dewan-dewan di kampung dan juga keusahawanan desa. Saya telah menyampaikan ini secara bertulis kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan mudah-mudahan rakyat Kadamayan akan mendapat perkabaran gembira pada hari ini. Datuk Seri, di Kadamayan ini masih ada beberapa jalan utama yang menuju ke sekolah. Jalan di kampung Gaur, Mengkulat, Bukit Pinalebu misalnya, ada 3 sekolah rendah di situ. Dan harus menjadi keutamaan kerajaan untuk kita naik taraf dalam rolling plan yang seterusnya, dalam rancangan ini ataupun sekurang-kurangnya pada tahun hadapan. Jalan di Lasau Kebidahan, ada sekolah besar di situ, juga perlu pembelaan. Jalan menuju ke SK Piasau, SMK Narina, SK Melangkap, ke SK Kalawat antara lainnya, masih memerlukan pembelaan, termasuk di SK Lasau Tintapen. Datuk Seri, inilah harapan saya. Besok saya akan berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk mencadangkan sekurang-kurangnya 2 jalan utama ini dapat dimasukkan sebagai keutamaan negeri dalam rolling plan yang seterusnya dan dilaksanakan di bawah peruntukan jalan luar bandar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Seterusnya Datuk Seri, ada satu lagi projek bakalan air luar bandar di sini yang pada asalnya untuk menyalurkan bakalan ke Tamparuli, tetapi saya memohon projek itu dapat diteruskan, peruntukannya dapat disalurkan dengan pindahan Datuk Seri 10 kampung di Kadamayan, di kawasan Melangkap, Lingkubang,
di Tombotuon, di Bundu Pakar, harus 10 kampung di situ harus mendapat bekalan air terawat terlebih dahulu sebelum kita bekalkan ke Tamparuli. Datuk Seri, saya mencadangkan supaya namanya barangkali dalam notice of change projek bekalan air luar bandar Kadamayan dan Tamparuli, supaya Kadamayan dapat berkatnya, Tamparuli pun dapat berkatnya, rakyat Malaysia di Sabah dapat berkatnya. Datuk Seri, dalam catatan ringkas saya, banyak kampung memohon ameniti sosial, diwan-diwan, jalan perhubungan desa termasuk di Iski Gonsurai dan sekolah-sekolah rendah lain. Banyak yang memohon, yang saya kenal, yang amat berhormat Datuk Seri ini tidak akan meninggalkan majlis tanpa meninggalkan perkabaran gembira buat rakyat Kadamayan, Datuk Seri. Saudara dan saudari, saya juga ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Secara keseluruhannya, Koskop menerusi 10 agensi yaitu SKM, Tokun, UDA, IKMA, Bank Rakyat, Inscan, SME Bank, SME Co, Pernas dan AIM berjaya mencapai petunjuk prestasi utama tahun 2023 melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif baharu dan sedia ada. Antara kejayaan kita adalah daripada 22 program, skim dan bantuan baharu telah diperkenalkan dan dilaksanakan oleh kementerian melalui agensi-agensinya. Antara inisiatif tersebut adalah skim pembiayaan usahawan tamu yang kita lancarkan di tempat ini, skim pembiayaan usahawan kraft, skim pembiayaan perusahaan sosial, skim insentif kelestarian, skim juara lestari, kursus asas pembangunan produk dan servis, kursus urus tunai lanjutan, BR Plus, BR Tani, BR Johor Niaga, Rakyat 2E, Rakyat Prona 4.0, Bank Rakyat Uniprono 3.0, Program Pengukuhan Ekspor PKS, Program Pengukuhan Mikro Madani dan Program Bumi Putra ataupun B+, ataupun yang saya selalu panggil Geran Pembangunan Usahawan Sabah dan Sarawak. Dalam usaha untuk menggalakkan lebih ramai individu mendapatkan latihan sekaligus melahirkan usahawan di Sabah dan Sarawak, Inscan telah membuka cawangan pertamanya di Sabah pada Mei 2023 dan cawangan di Sarawak pada Oktober 2023. Di bawah pelan strategik Koskop 2023, sebanyak 187 program dilaksanakan oleh kementerian dan agensi-agensi setakat November tahun lalu yang memberi manfaat kepada seramai 755.909 orang usahawan PMKS dan koperasi di seluruh negara. Kementerian saya berjaya mencapai KPI dalam program-program pendedahan dan pembudayaan keusahawanan, meningkatkan jumlah keusahawanan dan koperasi yang menerima manfaat program pemantapan kapasiti serta fasiliti dan sokongan keusahawanan. Menerusi program pembudayaan keusahawanan, setakat November ini tahun lepas, seramai 326.474 orang usahawan PMKS dan koperasi menyertai 24 program yang dilaksanakan oleh kementerian dan agensi-agensi. Antara program yang mendapat penyertaan paling tinggi adalah program webinar based franchise yang dilaksanakan oleh Pernas. Diikuti program promosi dan penggalakan koperasi oleh SKM dan Kembara Kerjaya oleh bahagian BPS di kementerian. Inisiatif-inisiatif baru dan sedia ada yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 juga berjaya melahirkan seramai 83.361 usahawan baru di seluruh negara. Dari segi bantuan pembiayaan, termasuk pembiayaan mikrokredit, geran keusahawanan pinjaman mudah, dan pembiayaan alternatif, setakat November 2023, seramai 292.530 orang menerima manfaat dengan jumlah pembiayaan sebanyak 5,19 bilion ringgit yang disalurkan oleh agensi-agensi di bawah kementerian saya. Pada tahun ini, Koskop akan melaksanakan beberapa inisiatif dan projek baru, antaranya program rangsangan koperasi pelancongan di bawah SKM dan projek tamu desa. Selain itu, SKM Koskop melalui SKM
turut memperkenalkan semula program Young Entrepreneurs Strive for Success yang tertunda pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19. IKMA akan melaksanakan 2 program baru, yaitu program bimbingan bersasar koperasi besar dan kursus wajib program lanjutan tadbir urus lembaga koperasi. Pada hari ini, selain peluncuran 3 projek jalan raya biayaan KKW dan sambutan rumah terbuka Krismas, jualan madani koperasi turut diadakan bagi memberi peluang kepada orang ramai khususnya di Kadamaian membeli barang-barangan keperluan harian dengan harga yang lebih murah daripada harga biasa di pasaran. Selain itu, Kementerian melalui 10 agensi mengadakan pameran. Saya berharap orang ramai yang hadir turut meluangkan masa mengunjungi dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai skim-skim pembiayaan dan program-program bimbingan keusahawanan serta maklumat lain berkaitan pembangunan keusahawanan yang disediakan oleh setiap agensi tersebut. Saudara dan saudari yang saya hormati, kerjasama rentas kementerian dan agensi dalam pembangunan dan pengukuhan PMKS sangat penting. Koskop sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam pembangunan PMKS serta sentiasa berusaha merealisasikan hasrat kerajaan perpaduan dalam merangsang lebih banyak penyertaan PMKS dalam sektor keusahawanan menerusi berbagai inisiatif seperti dana pembiayaan dan pembangunan keupayaan bagi memastikan PMKS menyumbang kepada KDNK kita pada kadar 50% menjelang tahun 2030 sebagaimana dihasratkan dalam dasar keusahawanan negara kita. Di bawah kepengurusan yang amat berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri sebagai pengurusi Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan, Koskop melihat kehadapan terkait kerjasama rentas kementerian dan juga di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri. Di Sabah, satu jawatan kuasa bersama penyelarasan pembangunan keusahawanan ditubuhkan oleh kerajaan negeri dan dipengurusikan bersama oleh saya dan yang berhormat Saudara Datuk Pung Zinza yang bersama-sama kita pada hari ini. Kita juga telah merintiskan penubuhan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil di peringkat daerah sebagai medium penyaluran informasi dan komunikasi di antara usahawan, koperasi, penjajah dan peniaga kecil terkait fungsi peranan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Koskop dan agensi-agensinya. Selain pembiayaan dan program-program pengukuhan daya saing PMKS, akses kepada liputan dan rangkaian sistem jalan raya dan pengangkutan di kawasan luar bandar sangat penting sekali. Justru Koskop menyambut baik segala usaha KKW melalui program jalan luar bandar untuk memperbaiki dan memperluaskan sistem rangkaian jalan raya di kawasan luar bandar termasuk di Kadamaian dan Pinampang. Selain itu, akses kepada rangkaian internet juga amat penting dan membantu aktiviti perniagaan dan pemasaran PMKS, terutamanya dalam era digital kita pada hari ini. Sehubungan itu, kerjasama erat di antara KKW dan Koskop amat penting bagi menjayakan inisiatif seperti ini, seperti mana yang diterajui oleh Bank Rakyat yang pada hari ini juga akan meluncurkan program digital desa sebentar nanti oleh Yang Amat Berhormat TPM. Program digital desa merupakan inisiatif Bank Rakyat dalam membudayakan gaya hidup tanpa tunai dalam kalangan rakyat dan usahawan luar bandar. Membantu peniaga mikro dan kecil mengadaptasi pembayaran elektronik dalam operasi perniagaan mereka. Bank Rakyat turut memperkenalkan aplikasi iMerchant Rakyat yang dilengkapi dengan QR Duit Now sebagai kemudahan khusus untuk usahawan PMKS serta koperasi bagi memulihkan penerimaan bayaran melalui kod QR. Saudara dan saudari, bagi meneruskan usaha mengurangkan beban kenaikan kos sara hidup yang ditanggung rakyat, Yayasan Bank Rakyat juga pada hari ini
ataupun menerusi program bantuan awal pengajian dan bantuan awal persekolahan. Melaksanakan setiap tahun program ini. Pada tahun 2023 sebanyak 2,3 juta ringgit telah diperuntukkan di bawah program bantuan awal pengajian oleh Yayasan Bank Rakyat yang telah memberi manfaat kepada 3.580 orang pelajar IPT di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut 655.655.000 dihaskan kepada 1.591 pelajar IPT daripada Sabah. Manakala sebanyak 1,5 juta ringgit lagi dilaksanakan di bawah program bantuan persekolahan yang melibatkan sebanyak 99 sekolah rendah dan menengah dengan jumlah pelajar yang menerima sebanyak 10.627 orang pelajar. Daripada jumlah tersebut 740.000 ringgit dihaskan kepada 32 sekolah rendah dan menengah di Sabah dengan penerima manfaat sebanyak 3.181 orang pelajar di seluruh Sabah. Pada hari ini juga Yayasan Bank Rakyat akan menyumbangkan sebanyak 48.500 ringgit kepada 97 pelajar daripada Kadamayan yang akan melanjutkan pelajaran ataupun pengajian mereka di IPT selepas ini. Saudara dan saudari, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid di atas kesediaan meluangkan masa menghadiri majlis kita ini. Akhir sekali, semoga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita jadikan kejayaan dan pencapaian tahun lalu sebagai motivasi dan inspirasi, serta menjadikan segala cabaran sebagai iktibar dan teladan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar pada tahun ini. Semoga kita semua yang hadir di sini dan ahli-ahli keluarga kita akan sentiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kita semua terus cemerlang. Saudara-saudari, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada semua yang hadir. Sekian, terima kasih. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.